Berita Perdana edisi Isnin 14 September. Saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Kelab malam, pub serta karaoke masih tidak dibenarkan beroperasi. Lebih 600 individu degil ditahan semalam. Unit Cegah Jenayah Alam Sekitar mula operasi Oktober. Polis diberi kuasa ambil tindakan segera ke atas penjenayah alam sekitar. Kelab malam, pub serta karaoke masih tidak dibenarkan beroperasi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan kegiatan berkenaan masih dalam senarai terlarang dan tidak boleh dibuka sehingga dimaklumkan. Peraturan pun tak boleh buka langsung. Arahan kita tak boleh buka langsung. Sebab itu hari-hari beratus-ratus kadang-kadang tangkapan banyak berlaku di kelab malam dan sebagainya. Dan saya dah minta kepada pihak PBT, pihak berkuasa tempatan, kalau mereka mempunyai lesen, tarik balik lesen mereka dan tutup perniagaan mereka. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan kad aku janji pematuhan prosedur operasi standard SOP COVID-19 sempena kempen Bulan Kemerdekaan. Dalam pada itu, beliau berharap premis perniagaan yang dibenarkan beroperasi sehingga pukul 2 pagi mematuhi SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara, terutamanya penjarakan fizikal. Premis yang gagal mematuhi SOP bakal diambil tindakan. Kegiatan dalam pub dan kelab malam terus menjadi kesalahan tertinggi individu ingkar Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. 608 individu ditahan atas kesalahan berkenaan dan angka itu mencatatkan sebahagian besar keseluruhan 763 semalam. Kesalahan lain dalam kenyataan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyebut masing-masing gagal menyediakan peralatan catitan keluar masuk 6, aktiviti menyukarkan penjarakan fizikal 63, tidak memakai pelitup muka 22, pesta persendirian 27, premis beroperasi lebih masa 1, premis beroperasi tanpa lesen 1, perjudian sabung ayam 10, disyaki terlibat dalam aktiviti perjudian 12, ingkar PKPD 12 dan lain-lain aktiviti 1. 71 pendatang asing tanpa izin parti, 3 tekong dan seorang penyeludup ditahan melalui operasi benteng. Daripada angka itu, ATM berjaya menahan 10 migran kerana tiada dokumen pengenalan diri yang sah di Padang Mulut, Bandar Penawar, Johor. Kawalan keluar masuk termasuk lorong-lorong tikus diperketatkan di kawasan PKPD pentadbiran Kota Star Kedah. Pengawasan berkenaan tegas Ketua Polis Daerah Kota Star ACP Nur Azman Muhammad Nur susulan 24 kompaun dikenakan terhadap individu yang ingkar PKPD. 3 laluan ditutup hari ini melibatkan Jalan Gunung Sungai Korok, Simpang Gelong Air Gunung Keriang dan Simpang Gelong Air Kangar. Kita telah pernah pasti lorong-lorong tikus iaitu laluan-laluan yang boleh melencong supaya tidak melalui sekatan jalan raya. So kita akan ambil tindakan di mana kita akan menutup jalan tersebut menggunakan barricade. Penggunaan kawat berduri di lorong-lorong tikus kemungkinan akan digunakan jika kes meningkat. Semua kenderaan perlu melalui sekatan jalan raya SJR untuk pemeriksaan sebelum masuk ke kawasan PKPD. Setakat hari ini, 9 SJR diadakan termasuk 2 di Plaza Tol Alor Star Selatan dan Plaza Tol Alor Utara. Manakala Jalan Persekutuan melibatkan persimpangan hadapan restoran Haji Ramli Simpang 4 dan Jalan Batas Paip Kuala Kedah.
31 kes baru COVID-19 dicatatkan hari ini dengan 3 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi kenyataan memaklumkan daripada 28 kes penularan di dalam negara, 19 kes melibatkan warga negara, manakala 9 kes bukan warga negara. Penularan dalam negara membabitkan 23 kes di Sabah, iaitu 17 dengan 8 kes dalam kalangan bukan warga negara daripada kluster Benteng LD. Masing-masing satu kes saringan warga emas di Klinik Kesihatan Merotai, saringan Severe Acute Respiratory Infection SARI di Hospital Lahad Datu, pra pembedahan di Hospital Queen Kudat, rujukan ke Hospital Tawau, kontak rapat bagi kes ke-9454 dan tahanan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kudat. Sementara itu, bagi kluster Bunga, Negeri Sembilan mencatatkan 4 kes baharu, iaitu 3 warga negara dan seorang bukan warga negara. Bagi kluster Sungai, Kedah, 1 kes positif dicatatkan. Kenyataan sama memberitahu kes aktif dan kebolehjangkitan adalah 615 kes dan mereka telah diasingkan serta dirawat di hospital. Berikut status terkini COVID-19 dalam negara dan diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri. Unit Cegah Jenayah Alam Sekitar ditubuhkan secara rasmi hari ini bertujuan menangani isu pencemaran alam sekitar yang dilihat semakin berleluasa. Menurut Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, unit yang ditubuhkan secara pentadbiran buat masa ini dijangka beroperasi awal Oktober. Unit Cegah Jenayah Alam Sekitar melibatkan kerjasama Unit Penguatkuasaan Jabatan Alam Sekitar JAS, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN dan Jabatan Biokeselamatan JBK serta PDRM. Kementerian Alam Sekitar dan Air amat memandang serius berhubung kejadian pencemaran yang semakin berluasa di Malaysia dan isu ini perlu ditangani secara holistik dan proaktif. Insiden terkini di Sungai Gong, Selangor baru-baru ini telah memberikan impak yang besar kepada kelestarian alam sekitar, ekonomi negara serta menjejaskan kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Datuk Seri Tuan Ibrahim memaklumkan perkara ini selepas mesyuarat khas Kementerian Alam Sekitar dan Air dengan Kementerian Dalam Negeri di Putrajaya. Mesyuarat juga bersetuju supaya PDRM mengambil tindakan segera terhadap penjenayah alam sekitar yang melibatkan penurunan kuasa Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 dan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 kepada polis. Sementara itu, PDRM sedang menunggu lampu hijau Jabatan Peguam Negara bagi membolehkan polis mengklasifikasikan jenayah alam sekitar sebagai jenayah terancang untuk disiasat di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, DCP Mior Faridal Latrash Wahid, kertas berkaitan sudah dikemukakan kepada Peguam Negara minggu lalu untuk tindakan lanjut. Kita bantu untuk menguasakan undang sedia ada lah. Macam contohnya apa ini? Contohnya apa kejadian di Sungai Gong baru-baru ini. Kita gunakan kita punya forensik untuk bantu menjalankan siasatan kejadian. So that is one unit yang kita gunakan untuk bantu mendapatkan apa ini keterangan dan sebagainya bagi tujuan pendakwaan di mahkamah. Okey. Ketika ini, jenayah alam sekitar termasuk kes pencemaran Sungai Gong disiasat mengikut Seksyen 430 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan penjara minimum 5 tahun dan maksimum 30 tahun. PRU Dun Sabah, 5 daerah dikenal pasti zon panas. Paparannya seketika nanti.
kami sentiasa ada. Jadi alasan untuk tidak. Kami tahu anda fokus kepada kerjaya anda. Kami yakin, anda yakin, pasti boleh melakukannya. Jom sertai kami di Open University Malaysia. Kami bersedia membantu anda. Sempena Jubli Perak Putrajaya pada 29 Ogos 2020, Perbadanan Putrajaya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-25 Putrajaya. Semoga terus gemilang di persada dunia. Panci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi, panci tanggungjawab bersama, data anda masa depan kita, panci semua penduduk juga perumahan demi kesejahteraan negara. Panci banyak gunanya merancang pembangunan, marilah semua. Pilihan Raya Umum PRU Dewan Undangan Negeri Dun Sabah ke-16, 5 daerah dikenal pasti sebagai kawasan panas dan menjadi tumpuan kawalan keselamatan. Lokasi panas berkenaan masing-masing meliputi daerah Kota Kinabalu, Sempurna, Kudat, Keningau dan Sandakan. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali menegaskan pihak Polis Diraja Malaysia PDRM sentiasa mengambil langkah proaktif serta pelbagai pendekatan bagi memastikan keselamatan pengundi terjamin pada hari pengundian. Ini termasuk di kawasan keselamatan Pantai Timur Sabah Eskom selain mengekang kemasukan warga asing. Di kawasan keselamatan Pantai Timur Sabah, kita telah mempertingkatkan kawalan keselamatan bersama dengan Eskom bagi mencegah jenayah rentas sepadan dan juga kumpulan kidnapping forensik yang mungkin berusaha untuk masuk semasa proses pilihan raya sedang berlaku. Dan kita juga menghalang kemasukan pendatang tanpa izin ke negara ini bagi mengelak menularnya wabak virus COVID-19. Bercakap dalam temu ramah khas bersama RTM di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah di Kota Kinabalu, Datuk Hazani Ghazali turut mengingatkan parti-parti bertanding agar tidak melakukan provokasi ketika berkempen serta tidak menggunakan bantuan pihak luar seperti ahli-ahli gangster untuk menakutkan orang ramai. Selain tidak menyalahgunakan laman sosial dengan memaparkan perkara-perkara yang menyentuh sensitiviti kaum dan agama. Dalam perkembangan berkaitan, beliau memaklumkan 927 pegawai dan anggota PDRM layak mengundi secara pos. Orang ramai boleh menyalurkan maklumat serta aduan berkaitan perbuatan rasuah serta salah guna kuasa sepanjang PRU Dun Sabah ke Bilik-Bilik Gerakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang telah dibuka sejak 11 September. Bilik gerakan berkenaan melibatkan semua cawangan SPRM di Sabah iaitu SPRM Kota Kinabalu, Cawangan Tawau, Lahad Datu, Sandakan dan Keningau dengan keanggotaan seramai 106 pegawai. Pengarah SPRM Sabah S. Karunaniti berkata, bilik gerakan tersebut dibuka 24 jam untuk orang ramai menyampaikan maklumat berkaitan. Objektif utama adalah untuk mempermudahkan orang ramai sekiranya ada apa-apa maklumat untuk mereka menyalurkan maklumat tersebut kepada SPRM. Kita mengingatkan kepada semua calon dan juga parti politik yang bertanding agar tidak melakukan apa-apa aktiviti yang melanggar undang-undang, khususnya Undang-Undang Akta SPRM 2009 dan juga Akta Suruhanjaya Pilihan Raya. Bilik gerakan SPRM Sabah boleh dihubungi melalui talian 0109436002 atau 088488381 bagi Ibu Pejabat Kota Kinabalu, 0896687446 atau 0896684696 Sandakan, 08977274 Tawau, 0898687669 Lahad Datu dan 0873367761 Keningau. Maklumat dan aduan juga boleh disalurkan menerusi email ke prnsabah@sprm.gov.my.
Dengan jumlah 447 calon bertanding dari 16 parti politik selain calon bebas dan keseluruhan 1,124,598 jumlah pengundi, SPRM bersedia menerima apa sahaja aduan berkaitan dalam memastikan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sabah kali ke-16 ini dapat berjalan dengan lancar. Faisal Jamal, Berita RTM. Pengalaman ibu ketika menceburi bidang politik menjadi panduan buat calon Perikatan Nasional DUN N49 Labuk, Samad Jamri sepanjang tempoh kempen. Selain itu, akuinya gerak kempen secara bersemuka adalah lebih berkesan dalam meyakinkan pengundi. Pendekatan sedemikian dilihat lebih mesra pengundi dan kesannya adalah daftar pemilih merasa sangat dihargai dan setiap harapan serta permasalahan mereka didengari. Pada masa yang sama, formula berkenaan juga dapat memastikan hubungan antara pemimpin dan masyarakat dapat dipertingkatkan. Jentera parti turut digerakkan bagi memastikan kempen meraih pengundi dilaksana mengikut jadual yang dirancang. Ya, kita faham hubungan sesama adalah amat penting, apalagi kalau hubungan politik. Sudah pastinya ini platform yang akan digunakan untuk sama-sama dapat memastikan agar pengundi di DUN 49 Labuk ini memihak kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Beliau berkata demikian selepas menyantuni penduduk di Kampung Sungai Nangka di Beluran. DUN N49 Labuk menyaksikan pertembungan 5 penjuru antara Samad yang ditentang calon Warisan Plus, Parti Cinta Sabah PCS serta USNO. Menyandang kerusi ini pada PRU 14 lalu ialah Abdul Rahman Kangkawang yang menjadi calon bebas. Sementara itu, calon Barisan Nasional BN DUN N53 Sekong Hazulizah Muhammad Dani memberi fokus kepada usaha memperkasa aspek pendidikan dan kebajikan rakyat di kawasan Batu Sapi dalam gerak kempennya. Menurut beliau, terdapat banyak isu di kawasan itu yang perlu diselesaikan, termasuk penempatan mangsa kebakaran di kampung gas yang sehingga kini tinggal di kontena serta masalah bekalan elektrik di beberapa perkampungan di kawasan berkenaan. Pendidikan selain akan cuba menyelesaikan beberapa isu kawasan. Terlalu banyak sebenarnya isu-isu di kawasan Batu Sapi ini yang perlu dikemukakan ke depan. Contohnya mangsa kontena, isu-isu pembangunan di kawasan Batu Sapi ini. Contoh macam Kampung Bakau ini. Orang tahu Kampung Bakau sudah digazetkan sebagai sebuah perkampungan. Macam Datuk Seri Bong Mokhtar katakan tadi, isu lampu ini perlu diselesaikan. Jadi ada beberapa perkara, insya-Allah jika diberikan tanggungjawab saya untuk menggalas tanggungjawab sebagai wakil rakyat di kawasan ini, akan saya cuba selesaikan. Beliau ditemui selepas menghadiri program pemimpin bersama rakyat di Kampung Bakau, Batu Sapi, Sandakan. Turut hadir pengerusi BN Sabah Datuk Seri Bong Mokhtaruddin dan penasihat UMNO Batu Sapi Datuk Samsudin Yahya. Pada PRU DUN Sabah kali ini, Hazulizah menghadapi saingan 6 penjuru dengan lawan daripada Parti Warisan Sabah, Parti Cinta Sabah, USNO, Parti Liberal Demokratik dan Parti Perpaduan Rakyat Sabah. Keadaan cuaca yang tidak menentu sejak kebelakangan ini tidak membantutkan program turun padang calon yang bertanding. Bagi calon BN kerusi N24 Tanjung Keramat, Syahilmi Yahya, selain bersua muka, beliau juga berkempen menggunakan media sosial. Pendekatan itu ujarnya dalam mendekati golongan belia yang juga sebahagian besar daripada pengundi di Tanjung Keramat yang terletak di dalam kawasan Parlimen Putatan. Ya, kita sedang explore possibility untuk berkempen melalui digital seperti aplikasi Zoom meeting ataupun Facebook face call. Tetapi mungkin menggunakan aplikasi digital ini lebih tertumpu kepada golongan muda, kerana golongan muda adalah golongan yang peka terhadap penggunaan teknologi maklumat. Dan ini mungkin bersesuaian dengan komposisi pengundi muda yang besar di DUN Tanjung Keramat. So, nanti kita akan lakukannya.
Beliau ditemui semasa program walkabout di sekitar Bandar Putatan. Shah Hilmi yang pertama kali dicalonkan akan berdepan 4 calon lain termasuk dari USNO, Warisan, LDP dan PCS. Sementara itu, golongan belia ditemui rata-rata berkongsi harapan agar calon yang dipilih mewakili kawasan N24 nanti dapat membantu dalam mewujudkan peluang pekerjaan di samping meningkatkan aspek sosioekonomi komuniti setempat yang terjejas semasa sepanjang COVID-19. Sebelum ni saya jual dekat tamu tu kan pindah belakang. Jadi customer pun memang semua lari. Jadi saya harap tamu tu pindah depan balik. Pindah dekat sini balik, depan jalan raya ni. Lepas tu saya harap bagian gani sini kan. Kalau malam betul-betul gelap. Oh, okey. Jadi takut dah ada something ke apakah. Saya harap dekat kawasan Putatan ni lebih banyak peluang pekerjaan lah, sebab dia tahu kan macam hotel ni pun depan kita ni dia tutup, jadi dia punya banyak orang yang yang kena buang. Jadi itulah saya harap banyak kedai-kedai yang dapat diusahakan di kawasan Putatan ni dapat dapat dibuka, jadi mewujudkan peluang pekerjaan untuk anak muda. Pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela oleh Kerajaan Persekutuan merupakan tindakan segera yang tepat pada masanya bagi mempertingkatkan tahap kebolehcapaian internet di Sabah. Maklum balas positif itu dikongsikan penduduk kawasan Kiulu di Tuaran kepada wartawan Andy Reza Rohadian. Kiulu terletak kira-kira 55 km dari kota Kinabalu. Perjalanan dari ibu negeri ke sini mengambil masa lebih 1 jam dan perlu melalui jalan berbukit. Berdasarkan tinjauan, liputan jalur lebar hanya terdapat di setengah lokasi. Perkara itu diakui sendiri penduduk setempat. Untuk masa sekarang ni yang paling jauh internet tu boleh capai rangkaian setakat ni dekat kampung yang dalam sekitar 7 sampai 8 km dari Pekan Kiulu ni, iaitu dari sini iaitu kampung yang paling baru, Kampung Lokub setakat ni. Yang lebihnya sekarang ni belum sampai lagi rangkaian untuk capai internet yang laju lah. Ada yang di atas tapi dapat tapi slow. Kalau di Pekan Kiulu ini tiada masalah. Cuma di luar kawasan, terutama sekali di bahagian pedalaman, ada beberapa tempat yang tidak begitu baguslah. Justru langkah Kerajaan Persekutuan melaksanakan jendela merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu penduduk negeri di bawah bayu. Jendela merupakan perancangan semula kepada projek terdahulu, iaitu Pelan Gentian Optik dan Kesaling Hubungan Negara NFCP. Di bawah NFCP 1, Sabah menerima manfaat terbesar kerana 32.9% tapak struktur menara komunikasi di bawah pelan tersebut dibina di negeri Sabah. Meski telah dikemas kini, projek pembangunan infrastruktur komunikasi di Sabah akan tetap diberi keutamaan di bawah jendela. Jaminan itu disuarakan sendiri Perdana Menteri ketika melancarkan jendela pada akhir bulan lalu. Jendela antara lain akan memperluas liputan jalur lebar mudah alih 4G dan mempertingkat kelajuan jalur lebar mudah alih, sekaligus membolehkan 7.5 juta premis mendapat akses kepada jalur lebar talian tetap berkelajuan gigabit. Okey, suka sangat. Itu satu kemudahan untuk semua penduduk lah. Untuk peniaga juga begitu juga, sebab sekarang ni kan semuanya kita pakai online. Online jual beli kan sekarang. Itulah untuk kemudahan sekiranya laju kita punya internet. Bagi saya ya itu salah satu inisiatif yang sememangnya membantu bagi kami untuk lagi-lagi untuk mahasiswa yang sekarang ni memang lagi banyak online pembelajaran berdasarkan talian. So bagi kami ianya salah satu usaha kerajaan memang yang terbaiklah. Andy Reza Rohadian, RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Pada ketika ini, rantau negara kini menerima pengaruh angin daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang sederhana kencang, iaitu sekitar 20 hingga 30 km sejam. Namun demikian, menjelang hari esok, kelajuan angin dijangka akan bertambah kencang sehingga 50 km sejam beserta ketinggian ombak sehingga 3.5 meter. Oleh itu, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan lap gelora kategori pertama bagi kawasan-kawasan perairan yang bertanda kuning. Amaran ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 17 September 2020. Kebanyakan aktiviti pantai dan juga perkapalan seperti aktiviti bot-bot kecil dan juga sukan laut adalah amat berbahaya. Met Malaysia juga telah pun mengeluarkan amaran cuaca peringkat waspada melibatkan sebahagian daripada Sarawak Barat. Amaran ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 15 September 2020. Manakala amaran cuaca peringkat waspada yang telah pun dikeluarkan bagi negeri Sabah iaitu melibatkan daerah Kudat dan juga sebahagian daripada pantai barat dan juga pedalaman di negeri Sabah dijangka akan bermula pada hari esok iaitu 15 sehingga 16 September 2020. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dengan kemungkinan banjir dan juga angin kencang yang boleh berlaku. Baiklah, berdasarkan paparan imej satelit semasa, dapat kita perhatikan hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku melibatkan hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia. Dan keadaan ini dijangkakan akan berterusan sehingga keliwat malam nanti. Manakala bagi Sabah dan Sarawak pula, hujan beserta ribut petir kini lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan juga pantai barat di negeri Sabah dan juga bahagian Miri, Limbang dan juga Kapit di negeri Sarawak. Keadaan cuaca yang agak lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke awal pagi nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk malam ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Syazwani Yahya. Assalamualaikum. Raptai penuh sambutan Hari Malaysia 2020 berlangsung malam ini di Stadium Tertutup Sibu Sarawak. Kita bersama wartawan Muhammad Al-Hadi Syamsawi untuk perkembangan di lokasi. Silakan. Baik, kita akan ikuti perkembangan ini selepas ini, Mac. Okay. Dan kita mungkin akan ke perkembangan seterusnya terlebih dahulu. Mount Lee bersedih banyak kerbau mati. Laporannya seketika nanti. Di daratan, lautan luas mahupun awan biru, mereka berkorban tiada penghujungnya. Ketika dunia mencari penawar, mereka cekal abaikan risiko dari dijangkiti. Ketika benteng negara diperkasa, gantingan mereka tetap kukuh, putuskan rantaian wabak digeruni. Semuanya kerana Ibu Pertiwi yang dicintai.
Syahril, tadi kita telah menyatakan akan bersama dengan rakan penyampai untuk laporan dari Sibu Sarawak. Jadi untuk itu kita nak bersama dengan Muhammad Al-Hadi Syamsawi untuk perkembangan di lokasi. Silakan. Kami alu-alukan juga tontonan anda mengikuti segenap persada baik di kaca TV, stesen-stesen radio, platform digital MyTV, RTM dan GOV. Terima kasih Syahril dan Margaret di Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia prihatin. Kami kini berada di Stadium Tertutup Sibu untuk menyaksikan raptai penuh sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan, dan pada malam ini kami membawakan Menteri Bertanggungjawab yang juga Menteri Utiliti Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, untuk berkongsi dengan kita bagaimana persediaan dan apa antara perkara menarik yang akan dapat kita saksikan pada malam sambutan Hari Malaysia nanti. Jadi terima kasih Dr. kerana sudi bersama kami pada malam ini. Jadi Datuk Seri, difahamkan persediaan sudah dijalankan sejak seminggu yang lepas. Setakat ini bagaimana persediaan yang telah dijalankan di kawasan ini? Terima kasih. Salam sejahtera. Seperti yang anda tontonkan di belakang saya, hari ini adalah raptai penuh untuk persediaan kita dalam majlis perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2020. Jadi setakat ini kita telah pun ke peringkat yang terakhir persediaan kita di Stadium Tertutup di Sibu. Pada tahun ini kali kedua tahun berturut-turut kita mengadakan sambutan Hari Malaysia di Sarawak. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada kerajaan pusat telah memberikan kita penghormatan untuk menyediakan atau menjadi tuan rumah Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2020. Jadi yang istimewanya pada tahun ini ia diadakan di Bandar Sibu, di mana kita di Sibu memang menanti-nantikan perayaan Hari Malaysia ini. Akan tetapi dalam keadaan kita menghadapi pandemik COVID-19, kita terpaksa berhadapan dengan keadaan yang sangat sukar, iaitu kita mengadakan SOP yang tertentu. Oleh demikian kita terpaksa menjemput hanya 500 orang sahaja tetamu yang akan menghadiri majlis ini. Pada awalnya kita mengawalkan untuk 1,000, tetapi dalam keadaan ketika ini kita terpaksa mengurangkan ke setengah. Saya mohon maaf kepada terutamanya rakyat Sibu, dan saya mengharapkan rakyat Sibu atau penduduk-penduduk di Sibu untuk semua menonton TV1 ataupun melalui Facebook dan juga UKAS ataupun media sosial untuk bersama kita menghangatkan sambutan Hari Malaysia 2020 Peringkat Kebangsaan. Jadi Datuk Seri, pada malam sambutan Hari Malaysia nanti, apa antara perkara menarik yang mungkin kita boleh nantikan bersama-sama di depan kaca TV nanti? Sudah pastilah tujuan kita untuk menyuntikkan semangat kebangsaan, perpaduan dan keharmonian negeri dan negara Malaysia. Jadi saya harapkan tontonan tuan-tuan dan puan nanti akan sama-sama menyuntikkan semangat demikian. Beberapa persambahan akan diadakan, persambahan dari segi muzik, dari segi tarian dan juga dari segi persembahan-persembahan yang lain yang akan dituntun melalui televisyen dan juga secara langsung, dan juga tetamu-tetamu yang ada di bandar di Stadium Tertutup di Sibu. Jadi tuan-tuan dan puan, saya berharapkan kita sama-sama merayakan secara bersama Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2020. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama-sama kami malam ini. Jadi sekian sahaja laporan yang kami bawakan dari Bandar Sibu ini. Kembali bersama Margaret dan Syahril di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Al-Hadi dari Stadium Tertutup di Sibu Sarawak, kampung saya tu. Oh, itulah kena balik Sibu nanti. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Pahlawan Walk Bandar Hilir Melaka, destinasi kunjungan Perdana Menteri, menyantuni pengunjung dan peniaga. Tan Sri Muhyiddin Yassin tiba kira-kira pukul 1 tengah hari tadi selepas selesai mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10. Tan Sri Muhyiddin yang diiringi Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali turut dilihat membeli dodol di sebuah gerai jualan serta makan tengah hari dengan menu terkenal Melaka asam pedas. Sebagai simbolik lawatan, Perdana Menteri menandatangani lukisan yang mengabdikan potretnya. Selain pahlawan walk, beliau turut mengadakan lawatan ke kilang Infineon di Batu Berendam petang tadi.
Lebih 30 daripada 110 kerbau milik Muhammad Syukur Khamis atau lebih dikenali Mowgli Malaysia ditemukan mati secara tiba-tiba. Tinjauan ke kandang ternakan bapanya di Kampung Kubang Bujuk, Kuala Terengganu mendapati beberapa ekor kerbau mati dalam kandang dan dipercayai akibat hawar berdarah. Bapanya Khamis Jusuh memberitahu kejadian disedari mereka pada Rabu selepas seekor kerbau mati. Hari berikutnya beberapa lagi kerbau mati dan setakat ini lebih 30 ekor ternakan itu ditemukan mati. Hari bulan, seekor, lepas tu 2, lepas tu 3, lepas tu 4. Dia gitulah mana. Yang ketara ingat semalam. Semalam ya hak 11 ekor. Dalam kandang berkelepangan. Tu paling tu. Hari Jumaat tu kena dah. Ada mati dah dalam kandang tapi tak sebanyak macam malam dengan hari ni. Sementara itu, Muhammad Syukur Khamis berkata ini kejadian pertama yang dialaminya sejak berusia 6 tahun bermain dengan ternakan itu. Memang sedih lah. Kira selama umur Syukur main ni tak ada kerja. Kira mati banyak ni. Kira biasanya ada mati sakit lah biasanya. Tapi ni tak tahu lah. Kira dalam 30 ekor lebih lah maknanya. Hasil laporan awal dari Jabatan Veterina mengatakan kerbau berkenaan terkena hawa berdarah. Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV Terengganu, Dr. Muhammad Termizi Ghazali dalam reaksi berhubung kematian 36 ekor milik Mowgli Malaysia memaklumkan bahawa operasi memberi vaksin kepada haiwan ternakan di negeri itu dipergiat. Ia bagi mengekang penularan wabak hawar berdarah atau hemorrhagic septicemia HS. Sehubungan itu, semua penternak disaran akur dengan arahan serta memberi kerjasama kepada jabatan itu dengan menyuntik ternakan mereka dengan vaksin pencegahan HS. Penternak yang ingkar berdepan tindakan mengikut Akta Binatang 1953. Sekiranya kita meresikokan ternakan kita, kita juga boleh diambil tindakan. Contohnya, melepaskan lembu kita pergi ke jalan raya. Okey, maksudnya boleh diambil tindakan. Kemudian merisikokan ternakan kita kepada serangan penyakit pun boleh diambil tindakan. Kes hawar berdarah pertama mula dilaporkan 9 Ogos lepas di Kampung Tuman Jerung Marang melibatkan kematian mengejut 22 kerbau dan 15 lembu milik 13 penternak. Manakala kes terbaru dilaporkan melibatkan kematian 7 ekor kerbau milik seorang penternak di Banggul Peradung Manir. Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan komitmen Infineon untuk melabur sejumlah 3.25 bilion ringgit dalam jangka masa 10 tahun sehingga 2029. Menerusi pelaburan itu, jelas Perdana Menteri, Infineon merancangkan nilai rantaian sektor semikonduktor dengan perolehan pendapatan tinggi. Pertambahan pelaburan Infineon itu diumumkan Tan Sri Muhyiddin menerusi kenyataan selepas melawat kilang itu di Batu Berendam, Melaka. Jelasnya pelaburan itu simbol mercu tanda jalinan hubungan kerjasama dalam pelbagai bidang antara Malaysia dan Jerman, juga melambangkan keyakinan tinggi pelabur asing dengan kestabilan serta daya tarikan Malaysia. Untuk itu juga kerajaan mengulangi komitmen untuk terus mewujudkan persekitaran pelaburan yang sihat dan kondusif dalam negara. Kerajaan akan terus menjadikan Malaysia destinasi pelaburan terbaik di Asia Tenggara. Terdahulu, Tan Sri Muhyiddin mengadakan lawatan kerja di kilang Infineon Melaka. Ketibaan beliau disambut Menteri Kanan, Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Pelbagai usaha sedang diteliti bagi membantu usahawan yang terkesan dengan penularan COVID-19 selepas moratorium berakhir bulan ini. Antaranya pindaan Akta Insolvensi 1967 di bawah rang Undang-Undang RUU langkah-langkah sementara bagi mengurangkan kesan penyakit coronavirus 2020 yang diluluskan bulan lepas. Kata Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, pindaan akta itu bersesuaian dengan keperluan semasa.
kerajaan telah meluluskan pindaan kepada undang-undang bankruptcy. Itu adalah salah satu daripada mekanisme kerajaan untuk menghalangkan terlalu banyak sangat rakyat Malaysia yang diisytiharkan bankrupt oleh kena kelemahan daripada perniagaan mereka masa terlaksananya MCO COVID yang sekarang ini kita hadapi. RUU diluluskan memberi pelepasan sementara daripada tanggungjawab perjanjian atau pematuhan kepada perundangan tertentu bagi suatu tempoh ditetapkan demi kelangsungan hidup rakyat. Selain itu, kerajaan juga terbuka mengkaji semula kelemahan mekanisme sedia ada dengan mendapatkan pertimbangan ahli akademik sebelum dibawa kepada Perdana Menteri. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media Majlis Pelancaran Ujian Psikometrik Usahawan Nasional di Ibu Negara. Baik, seterusnya kita akan ikuti perkembangan sukan. Ya, silakan Azam. Bomber Fighters juara Division 1 STL 2020. GP San Marino milik Franco Morbidelli. Terima kasih Syaril dan juga Margaret. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkembangan sukan malam ini kita mulakan dengan saingan Liga Sepak Takraw STL 2020. Bomber Fighters mencipta sejarah dalam penyertaan sulung STL selepas menjuarai saingan Division 1 menewaskan pasukan berpengalaman Putrajaya Cyborg 2-0 di Stadium Titiwangsa. Lebih manis pasukan itu secara automatik layak ke saingan Division Premier musim depan dan kejohanan Piala Juara-Juara pada November. Putrajaya Cyborg walau bagaimanapun terlebih dahulu menemui rentak permainan pada babak pertama. Namun Bomber Fighters yang ketinggalan 11-6 pada satu ketika berjaya bangkit untuk memenangi set pertama 21-13. Memasuki set kedua, Bomber Fighters yang enggan kealpaan di set pertama berulang segera bangkit memenangi set kedua dengan keputusan 21-15. Kemenangan itu menebus kekecewaan Bomber Fighters yang tewas perlawanan pertama kumpulan B sebelum ini. Bomber Fighters membawa pulang wang tunai RM12,000 beserta piala kejohanan, manakala Putrajaya Cyborg selaku naib juara membawa pulang RM10,000. Hadiah kemenangan disampaikan Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rostam disaksikan Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM Datuk Seri Ahmad Ismail. Sementara itu, status sebagai pasukan underdog banyak membantu Bomber Fighters menyerap tekanan beraksi di pentas akhir. Apik kanan Razman Rauf berkata strategi permainan yang berkesan nyata membantu mereka mengatasi Putrajaya Cyborg yang lebih berpengalaman. Paling nampak dari segi servis lah. Memang banyak membantu kami dengan dia ada pengalaman yang banyak kan. Memang alhamdulillah bersyukur lah dia banyak bantu. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA diberi tempoh lanjutan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM bagi melengkapkan dokumen untuk proses pelesenan kelab. Tarikh akhir yang diberikan kepada persatuan untuk menyelesaikan urusan berkenaan sebelum ini adalah sehingga esok. Namun atas permintaan KFA, FAM memberi keizinan untuk pihaknya menyelesaikan beberapa perkara. Presiden KFA Muhammad Sanusi Mak Nur berkata dokumen tersebut sebenarnya telah selesai 98% dan kini hanya perlu membuat bayaran penuh berkaitan beberapa tunggakan termasuk tunggakan gaji. Tapi saya menghadapi masalah satu saja, hutang banyak. Dokumen semua dah siap. Kita ada tanggungan kepada LHDN yang belum dituntut secara rasmi. Tanggungan kepada KWSP telah dituntut dan kita telah susun jadual pembayaran. Tanggungan SOKSO kita dah bayar. Tanggungan gaji kita dah bayar separuh. Ada sikit lagi. Kita sedang usaha untuk lunaskan semua itu.
Beliau yang juga Menteri Besar Kedah bercakap kepada pemberita di Wisma Darul Aman Al-Ustar. Biarpun dihimpit pelbagai isu, pasukan Kedah tetap menampilkan aksi cemerlang dalam saingan Liga Super. Terbaru, pasukan bimbingan Aidil Syahrin Shah itu berjaya menewaskan Felda United 2-1 dalam aksi di Stadium Tun Abdul Razak, Jengke Pahang. Kemenangan tersebut membolehkan Kedah menghuni kedudukan kedua Liga dengan 13 mata, 6 mata di belakang pendahulu Johor Darul Takzim JDT. Ya, saudara, atas keprihatinan dan cintakan sukan bola sepak, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan membeli kasut emas milik Khalid Jamlus bagi membantu bekas bintang itu. Menerusi satu kenyataan yang dimuatkan di Facebook Selangor Royal Office, baginda membeli trofi bekas pemain kebangsaan tersebut. Baginda juga berkenan meletakkan trofi kasut emas yang dimenangi Khalid pada 2002 itu di Museum Galeri Bola Sepak Selangor yang terletak di perkarangan Istana Alam Shah, Klang. Sebelum ini, media melaporkan Khalid berhasrat menjual kasut emas yang dimenangi 18 tahun lalu atas faktor kewangan. Khalid merangkul anugerah kasut emas selepas meledakkan 17 gol ketika bersama Perak. Perak muncul juara Liga Perdana 1 pada musim 2002. Khalid turut membuat lelongan pelbagai barangan peribadi termasuk poster, jersey serta medal yang dimenangi sepanjang kariernya. Ya, kejohanan My Esports Terengganu 2020 menjadi penanda aras baharu perkembangan komuniti sukan elektronik di negeri berkenaan. Ya, rentetan maklum balas positif penganjuran My Stay at Home Challenge 2.0 peringkat negeri yang telah dianjurkan oleh Kementerian Belia dan Sukan KBS April lepas. Seramai 644 atlet e-sukan dari seluruh negeri dalam kategori perseorangan dan berpasukan bagi acara PES 2020 dan PUBG dari 11 hingga 19 September ini. Ia merupakan kerjasama strategik di antara Jabatan Belia dan Sukan Negeri Terengganu JBSNT bersama Esports Malaysia Terengganu. Ini kesinambungannya. Mungkin pada program Stay at Home Challenge yang lepas tak sempat, tidak dapat mendaftar orang kata sebagai peserta dan sebagainya. Jadi kali ini kita bagi lagi sekali peluang kepada belia-belia yang di bawah sana untuk terlibat sekali lagi dengan program My Esports. Kejohanan turut disertai atlet e-sukan Terengganu yang kini dalam persiapan kesukan Malaysia Sukma Johor 2020 tahun hadapan. Tournament ini sangat penting bagi kami atlet Sukma Terengganu untuk mencari mistik dan kelemahan kami untuk menjelang Sukma 20 nanti. Sejak PKP ini kami agak tuan mambing sikit cari permainan kami kerana tidak masuk di tournament di luar negeri atau luar negara untuk mencari mental, untuk mengekalkan mental untuk menjelang Sukma nanti. Ya, bekas atlet masih boleh menyumbang tenaga dan usaha mereka dalam melahirkan atlet olahraga bertaraf antarabangsa. Menerusi pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki terutama dalam memberi tunjuk ajar kepada atlet muda. Bekas pelari trek balapan negara Nordin Muhammad Jadi berkata bekas atlet kaya dengan pengetahuan yang mendalam berkaitan sukan, terutamanya aspek pemakanan, jadual rehat dan juga latihan. Pendedahan kepada maklumat tersebut adalah penting kepada atlet muda untuk mengorak langkah dalam membentuk diri menjadi seorang atlet yang berjaya. Wadah kita dengan parent, dengan kerja, kejaya kita, banyak benda. So dari situ, adakah atlet sekarang sanggup menghadapi ini semua? Macam juga bekas-bekas atlet. Beliau ditemui dalam satu temu bual di Taman Perling Johor Bahru. Nordin kini berkhidmat sebagai jurulatih olahraga persendirian yang mendidik 23 atlet muda berumur 6 hingga 22 tahun. Beliau pernah mewakili negara ke Sukan Olimpik Los Angeles pada tahun 1984 dan Olimpik Seoul pada 1988 bagi kategori balapan 400 meter.
Pelumba pasukan Petronas Yamaha Sepang Racing Team Petronas Yamaha SRT Franco Morbidelli di Grand Prix GP San Marino semalam adalah kejayaan yang sepatutnya buat pelumba itu. Prinsipal pasukan Datuk Razlan Razali berkata pelumba kelahiran Itali itu menunjukkan prestasi terbaik dengan bangkit dari kekecewaan setelah terlibat dalam kemalangan di GP Austria bulan lepas. Dalam pada itu, Razlan turut memuji rakan sepasukan Morbidelli, Fabio Quartararo yang mempamerkan persembahan yang berani walaupun gagal melengkapkan perlumbaan selepas terjatuh ketika cuba mengejar pelumba lain. Morbidelli yang memulakan perlumbaan di petak kedua memimpin perlumbaan 27 pusingan sejak awal sehingga garisan penamat dengan catatan masa 42 minit 02.272 saat. Rakan senegara Francisco Banaya daripada Pramac Racing Team dan pelumba Sepanyol John Mir daripada tim Suzuki X-Star di tempat kedua dan ketiga. Kemenangan Morbidelli membolehkan beliau naik ke tempat ketujuh dalam kedudukan kejuaraan motosikal dunia bagi kelas MotoGP dengan 57 mata, sementara Quartararo kekal dengan 70 mata di tempat kedua selepas 6 perlumbaan. Lita Dunia Mizano akan menjadi tuan rumah kepada GP Emilia Romagna yang dijadualkan berlangsung hujung minggu ini. Ya, saudara, segmen sukan berakhir di sini. Berita perdana diteruskan dengan segmen hashtag bersama dengan Syaril dan juga Matt. Seorang lelaki dari Switzerland menghabiskan masa 400 jam untuk proses mencacah tatu hampir keseluruhan tubuhnya. Menurut Yannick Rick, proses itu bermula sewaktu dia berusia 19 tahun selepas dia mula obses dengan rasa sakit dalam proses mencacah tatu. Dalam pada itu, Yannick mengakui dia juga pernah dilabel sebagai lelaki hodoh kerana memiliki banyak tatu pada badan. Malah katanya ia turut menyukarkan dia dalam proses mencari pekerjaan. Seorang lelaki dari Austria berani menyahut cabaran berendam di dalam ais demi mencipta satu rekod baru. Dengan hanya berseluar renang, Joseph Kobel berendam dalam ais lebih 200 kg cube sehingga paras bahunya dalam sebuah bekas kaca. Kobel berdiri sambil meletakkan kedua-dua tangannya di dada, mampu bertahan selama 2 jam 30 minit 57 saat sekaligus memecahkan rekod lamanya tahun lalu iaitu 2 jam 8 minit 47 saat. Kobel mengakui kekuatan mental memainkan peranan utama dalam percubaan ini. Tidak tahan dan rimas melihat laluan yang dikotori sampah dan plastik makanan, seorang lelaki sanggup meluangkan masa membersihkan kawasan tersebut. Perkara itu dikongsikan Rude_Irwan dalam laman Twitternya. Jika dilihat gambar, lokasi tersebut adalah di pintasan Saloma. Bukannya tiada langsung tong sampah disediakan, namun pelik masih ada yang suka membuang sampah sesuka hati. Tindakan lelaki ini wajar dipuji dan dijadikan contoh rakyat Malaysia yang perlu memupuk nilai dan sikap cintakan kebersihan di mana sahaja. Pelakon dan penyanyi Fatah Amin melancarkan single baharu berjudul Kiriman Agung. Lagu itu disifatkan lebih matang berbanding lagunya sebelum ini. Kiriman Agung dihasilkan Hafiz Hamidun, merangkap penerbit dan liriknya pula ditulis Ahmad Fitri Yahya bersama Hafiz Hamidun. Dan alhamdulillah dapat peluang ni daripada manajemen saya Universal Music, dan saya luahkan hasrat saya nak buat lagu tuan, dan mereka suggest untuk saya buat dengan Hafiz Hamidun dan Fitri Yahya. Saya lagi rasa sangat-sangat happy sebab diorang ni memang sangat-sangat talented lagu ni. Tapi alhamdulillah lagu tu sebenarnya saya buat memang daripada hati, memang saya buat tu dengan keadaan situasi saya sekarang ni, dan lagu tu pun berkenaan pasal doa dan harapan seorang ayah sebelum nak ada baby kan. So it's all about doa dan harapan ya. Bukan untuk saya lah, I mean siapa-siapa je yang mungkin sebelum ni tak ada baby atau ada baby dalam perut, mungkin ini adalah kata-kata doa yang boleh kita
ungkapkan untuk persediaan sebelum ada baby. Ya. Sejak dilancarkan 3 hari lalu di platform digital, Kiriman Agong telah mendapat lebih 20,000 tontonan. Sebelum ini, bintang drama hero seorang Cinderella ini pernah mengeluarkan beberapa single, antaranya Wanita Terindah, Istimewa dan Bebas. Berita perdana edisi 14 September berakhir di sini. Terima kasih kerana setia bersama kami. Teruskan kongsi momen indah anda sebagai rakyat Malaysia di media sosial dengan menggunakan hashtag #MomenNegaraku. Ya, dan kibarkan jalur gemilang meriahkan sambutan Hari Malaysia. Pada masa sama, teruskan patuh SOP PKPP untuk membendung penularan COVID-19. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat dan jumpa lagi.